Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah. Okay. Jadi malam ni mic tak ada, saya kena kuat sikit lah. Nak kuat lebih-lebih pun takut sakit tekak pula. Okay. Cubalah untuk jadi kuat sikit. Okay. Okay. Jadi malam ni sambungan kita ialah pada muka surat 58, iaitu sunnah yang ke-21. Sunnah yang ke-21 ni ialah di bawah tajuk mengulang salat fardu untuk mendapatkan pahala berjemaah. Maknanya gambaran tajuk ni apa dia? Gambaran tajuk ni ialah satu orang dia dah salat fardu. Salat fardu yang 5 waktu tu lah. Lepas pada tu dia ulang lagi salat tu. Contoh salat maghrib ni, dia ulang sekali lagi secara berjemaah. Okey. Jadi nak kena dengar hadis dia dulu. Apa perbahasan dia berkenaan dengan tajuk ni? Okey. Hadis yang dibawakan di sini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Jami' Tirmizi, daripada seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Nanti kita akan tengok, kita berkenalan sikit dengan Yazid bin Aswad Al-Jarashi ni siapa. Tapi nak kena dengar dia punya hadis dulu. Okay. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Okay. Cuma dia masuk Islam waktu Nabi hidup, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi berkata, "Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة." Jadi ini hadis dia. Kita boleh tengok dalam buku ni muka surat 58. Okay. Kita tengok terjemahan hadis dia. Kata Yazid bin Al-Aswad, dia kata syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musim haji. Maknanya hadis ni secara umumnya kita boleh trace, kita boleh agak riwayat siapa? Iaitu riwayat daripada Jabir. Kebanyakan hadis-hadis berkaitan haji ni datang pada sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Cuma dalam sanad ni dia tak sebut Jabir, dia potong terus kepada Yazid bin Al-Aswad, tabi'in ni. Nanti kita akan cerita tentang isu ni.
Jadi bila mana dia tengok, sahabat ni dia tengok Nabi dalam satu kerja haji. Nabi ni dalam hayat Nabi sekali je buat haji. Umrah 4 kali. Okay. Dalam peristiwa kerja haji sekali dengan Nabi ni, fasallaitu ma'ahu. Sahabat yang riwayat ni kata, aku telah salat subuh bersama dengan Nabi di satu tempat namanya Masjid Al-Khaif. Iaitu satu masjid yang ada di Mekah hari ni. Masjid yang dekat dengan kawasan manasik haji lah. Kawasan manasik haji ni, Mina, Arafah tu kawasan-kawasan yang akan terlibat bila mana satu orang tu dia melakukan ibadah haji. Okay. Falamma qada salatahu inharafa. Bila mana Nabi selesai salat, inharafa, Nabi berubah. Inharafa tu maksudnya Nabi pusing sikit daripada kiblat. Maknanya tadi menghadap kiblat, lepas tu Nabi memutarkan badan dia. Dalam hadis-hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bila mana selesai salat ni, kebiasaannya Nabi akan pusing menghadap jemaah terus. Nabi akan pusing menghadap jemaah. Okay. Adapun sebahagian orang, sebahagian imam lah, bila mana selesai salat dia 90 darjah. Dia tak menghadap lagi ke belakang. Dia 90 darjah. Ada riwayat-riwayat mursal, riwayat tak kuat. Dia bukan daripada Nabi tapi dia daripada perbuatan sebahagian sahabat. Taklah kata salah 100%. Tapi Nabi kebanyakan kes lepas pada salat, Nabi akan menghadap terus kepada jemaah-jemaah di belakang. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bila mana Nabi buat macam tu, apa isyarat dia? Isyarat dia nak tunjuk salat jemaah pusingan pertama dah selesai. Bila mana duduk macam tu, orang-orang yang datang, kemudian yang lewat ni, dia akan nampak dan dia akan faham. Okey, salat jemaah untuk pusingan pertama dah selesai. Itu antara orang kata apa, takwilan dan juga apa yang disebutkan oleh para ulama lah. Okay. Selain daripada tu, ada sebahagian para ulama menyebutkan, ini pun dinukilkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu Nabi nak tengok siapa yang datang, siapa tak datang. Sebab memang kebiasaan Nabi ni, bila mana Nabi pusing belakang, Nabi akan tengok sahabat mana yang datang, sahabat mana yang tak datang. Dan Nabi akan tanya, kenapa yang ni lama tak datang? Sebab apa jadi macam tu? Sebab Nabi ni dia pemimpin, dia ketua. Bila mana pemimpin pula bukan pemimpin imam salat semata-mata, tapi dia juga ialah pemimpin negara. Okay. Jadi pemimpin negara, antara tanggungjawab dia ialah memastikan rakyat di bawah dia tu salat. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab macam yang disebut dalam Ahkam As-Sultaniyah oleh Al-Mawardi, walaupun dia bukanlah kitab fiqh secara keseluruhan macam kitab-kitab fiqh yang besar lain, dia sebut tentang keperluan pemimpin yang paling tertinggi untuk menjadi imam yang paling besar di kawasan itu. Maknanya yang perlu menjawab jawatan imam ni ialah pemimpin kawasan itulah. Maknanya kalau dia pembesar negeri, imam besar negeri itu dia sendiri. Sebab apa? Sebab dari segi kuasa untuk tanya kenapa ni tak datang, kenapa yang ni lama tak datang masjid, dia lebih kuat kuasa dia nak tanya berbanding orang lain. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Perdana Menteri lah di Malaysia ni, pemerintahan dia Perdana Menteri lah yang, walaupun yang ni Pertuan Agong yang paling tinggi, cuma dia punya sub pengurusan negara tu pergi pada Perdana Menteri. Okay. Perdana Menteri sepatutnya dia kena menjawab jawatan, kalau dari segi apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh lah, dia kena menjawab jawatan imam besar negara. Negara lah. Okay. Maknanya kalau kita boleh andaikan, kita boleh bayangkan, sekarang ni pentadbiran negara mana? Di Putrajaya kan? Okay. Maknanya bila mana azan dikumandangkan, yang akan mengimamkan tu ialah PM, Perdana Menteri. Dia selesai solat, dia akan tengok menteri-menteri di jabatan ni semua datang tak? Kalau dia tanya, padan sebab dia Perdana Menteri. Yang ni kenapa tak datang? Okay. Yang ni kenapa lama tak datang? Yang non-Muslim cerita lain lah. Sebab ada menteri yang non-Muslim. Okay. Dia tanya, padan sebab dia Perdana Menteri. Tapi kalau yang tanya tu imam dan tingkat sekarang, apa jadi pada imam tu? Hang, siapa nak tanya aku menteri? Slipper hang pun aku curi. Maknanya slipper pun kita boleh curi.
Imam latikan. Maknanya katanya, kalau imam tu datang pada orang biasa, memang dia tak kata apa-apa lah. Okay. Maknanya bukan nak kata imam tu lekeh. Jawatan imam tu dia position yang tinggi untuk negara. Okay. Jadi Nabi ni waktu Nabi kalih ke belakang, itu antara benda yang diperhatikan oleh Nabi. Okay. Balik pada hadis. Okay. Kata sahabat tu, fa idza huwa birajulaini fi ukhral qaumi lam yusalliya ma'ahu. Bila mana Nabi kalih ke belakang, Nabi tengok ada dua orang di belakang jemaah yang salat tu, duduk belakang masjid lah, di akhir masjid, lam yusalliya ma'ahu, tidak salat bersama dengan kumpulan yang awal tadi. Tak salat. Maknanya cara dia duduk tu boleh tahu dan boleh agak dia bukan salat sekali tadi. Kemudian kata Nabi, alayya bihima. Nabi beri arahan kepada para sahabat, tolong bawa dekat sikit dua orang tu. Maknanya datang jumpa Nabi. Faji'a bihima tur'adu faraisuhuma. Lalu didatangkan dua orang tu. Ada sahabat pergi jemput, dia datang, dua-dua orang tu, dalam hadis tu kata tur'adu faraisuhuma, menggeletar sendi-sendinya. Nampak berjalan tu macam takut. Sebab takut Nabi nak tanya apa-apa, takut Nabi marah ke apa, sebab apa tak salat. Lalu Nabi pun tanya, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalang kamu daripada tak salat bersama dengan kami? Maka jawab dua orang tu, ya Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina. Sesungguhnya kami telah salat di tempat kami duduk. Rihalina tu boleh jadi tempat perhentian, boleh jadi kemah sementara pun boleh jadi. Maknanya dia dah salat di rumah dia, di tempat penginapan dia, lepas pada tu dia datang ke masjid sebab nak bersama dengan Nabi. Nabi pun tegur perbuatan tu. Nabi kata, fala taf'ala, janganlah kamu dua orang buat lagi lepas pada ni. Idza sallaituma fi rihalikuma, bila mana-mana di antara kamu, walaupun hadis ni dia khusus pada dua orang tu, Nabi kata, bila mana kamu dua orang salat di tempat kamu, di penginapan kamu, di mana-mana sajalah. Thumma ataituma masjid, kemudian kamu datang masjid, jama'atin, kamu tengok salat jamaah sedang didirikan, fasalliya ma'ahum, salat bersama dengan mereka. Fa innaha lakuma nafilah, kerana bila mana kamu buat, itu menjadi pahala sunat ataupun salat sunat pada kamu. Okay. Jadi hadis ni secara umum cerita pada kita tentang perbuatan sebahagian orang yang dah salat di rumah, datang masjid, dia tengok ada lagi salat jemaah, dia boleh join salat jemaah tu. Dan dia join salat jemaah tu, salat dia tu dijadikan sebagai salat sunat, disebut sebagai salat sunat. Okay. Jadi ni hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Aswad Al-Jarashi. Saya nak sebut sikit tentang Yazid bin Aswad Al-Jarashi ni. Dia tabi'in. Dia tabi'in yang berasal daripada Syam. Jarash nisbah kepada tempat dia duduk. Jarash ni hari ni duduk dalam negara Jordan. Sampai sekarang nama dia Jarash, antara tempat peninggalan Rom yang paling banyak kesan-kesan Rom di situ. Maknanya dari segi orang kata apa, stadium Rom yang lama-lama masih lagi ada di Jarash ni. Okay. Dia dikatakan masuk Islam pada waktu Nabi hidup. Tapi dia tak jumpa Nabi. Dia cuma masuk Islam, dia tak sempat jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat Nabi, iaitu gubernur Syam yang bernama Muawiyah. Dan dia seorang yang saleh. Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi ni seorang yang saleh. Ketika mana Syam dilanda kemarau panjang, Muawiyah bin Abi Sufyan selaku gubernur ni, dia arahkan untuk buat salat sunat istisqa, salat minta hujan. Bila mana buat salat minta hujan, Muawiyah perasan yang ada dalam jemaah tu ialah tabi'in yang mulia ni, iaitu Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Lalu dia kata, qum ya Yazid, bangun kamu wahai Yazid, sebab kamulah orang paling baik di kalangan kita semua ni, berdoa untuk Syam supaya turun hujan.
Dalam Syiar Alam An-Nubala menyebutkan bila mana dia berdoa, hujan pun turun di Syam. Dan ada beberapa lagi karamah yang Allah Ta'ala beri kepada Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi ni, antaranya pada waktu malam dia berjalan, Tuhan jadikan ibu jari dia ni, ibham, bahasa Arab panggil ibham. Ibu jari dia ni mengeluarkan cahaya sehingga boleh menerangi jalan dan dia berjalan macam ada torchlight. Benda ni pernah berlaku pada beberapa orang sahabat Nabi. Pernah berlaku pada sebahagian sahabat Nabi pun ada dapat benda ni. Okay. Cuma nak katanya, kita mungkin jarang dengar lah. Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi, dia tabi'in, Islam zaman Nabi hidup lagi, belum Nabi wafat. Cuma dia tak sempat jumpa Nabi. Mungkin ada beberapa benda yang menghalang dia. Dia macam Uwais Al-Qarani yang Islam waktu Nabi hidup, tapi tak pergi jumpa Nabi. Pada waktu berlakunya haji pun semua tak pergi, dengan sebab ada beberapa keperluan. Okay, jadi ini antara tokoh-tokoh yang hebat. Dan dikatakan dia ni berasal daripada kawasan nama dia Ghutah. Ghutah hari ni duduk di Damsyik ataupun Damascus di Syria. Bila sebut Ghutah ni, dia ada satu hadis. Saya duk teringat ada satu hadis. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Riwayat juga daripada Abu Daud, daripada sahabat nama Abu Darda, dan juga Auf bin Malik, dan juga Mu'adh bin Jabal. Nabi kata, fustatul muslimin yaumal malhamah al-Ghutah ila janibi Madinah yuqalu laha Dimashq. Walaupun hadis ni ada sedikit pertikaian dari segi status dia, Nabi kata benteng orang Islam ketika mana berlakunya peperangan Malhamah Kubra, ni tanda-tanda kiamat yang besar, ialah Ghutah. Ghutah ni duduk dalam Dimashq hari ni. Waktu berlaku revolusi Syria ni antara kawasan yang terjejah teruk dengan sebab serangan. Nabi kata, ianya tempat yang bernama Ghutah, yang berada di samping bandar, yang mana bandar tu bernama Dimashq. Sebab pada waktu akhir zaman nanti, dia punya medan pertempuran tu ialah di kawasan Syam. Jadi dia ni, sahabat ni, dia berasal daripada kawasan Ghutah. Sampai sekarang ni pun nama dia Ghutah lah. Okay. Jadi itu sikit cerita tentang apa nama ni, Yazid bin Al-Aswad. Okay. Kita tengok pengajaran daripada hadis. Ada beberapa perkara yang ni agak panjang sikit. Okay. Dia kata muka surat 59 tu, budaya menasihati subur, nasihat menasihati subur ketika zaman Nabi dan para sahabat. Teguran Nabi SAW kepada dua orang pemuda ini semata-mata mahu memberi pengajaran ilmu yang berguna kepada mereka berdua. Nabi tegur dua orang yang tak salat tu tadi, tunjuk pada kita suasana tegur menegur secara positif. Ianya berlaku pada zaman Nabi. Dan nasihat itu telah diterima dengan baik oleh kedua-dua orang pemuda tadi, dan tidak pula berlaku orang kata apa, keadaan yang tegang bila mana Nabi tegur dua orang tu. Maknanya dalam buku ni dia bagi contoh, tidak pula berlaku bengkeng dengan berkata. Bengkeng dia memang guna, orang ada buku dia tengok perkataan bengkeng. Bengkeng ni bahasa daerah. Orang Pantai Timur guna bengkeng. Orang utara ni cengih lah. Sebenarnya bukan bengkeng, bekeng. Orang Terengganu panggil bekeng tanpa N dan G tu. Okay. Dia kata tidak berlaku pula bekeng dengan berkata, apa nak kisah dengan kami yang sudah salat ini? Tu masih ramai yang syirik di luar sana. Kenapa tidak tegur dengan dakwah segera dan dakwah segera? Okay. Maknanya penulis ni dia macam sinis sikit lah. Okay. Sebab memang dalam masyarakat kita, bila mana tegur orang yang buat silap dalam ibadah, kadang-kadang tak boleh terima, dia kata duk sibuk kita yang duk buat ibadah. Tu yang tak salat tu tak pergi tegur. Okay. Biasanya masyarakat kita macam tu lah. Okay. Sebenarnya benda-benda ni kena berlaku secara seimbang lah. Maknanya dua-dua kena buat. Yang betul ibadah orang pun kena buat. Yang tak beribadah lagi pun kena tegur juga. Okay. Seterusnya B tu, hadis ini juga menunjukkan penghormatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menggeletar takut apabila dipanggil oleh baginda. Nampak orang kata apa, haibah, karisma Nabi tu, sehingga para sahabat ni rasa macam tu bila mana dipanggil oleh Nabi. Yang ketiga, hadis ini menjadi dalil bahawa seseorang perlu bertanya dahulu tentang sebab berlakunya sesuatu tindakan yang dianggap tidak baik.
Macam mana Nabi SAW, dia tengok, dia panggil, dia soal selidik, dia tanya, dia nak mengesahkan kenapa dua orang tu tak salat. Okay. Kemungkinan pelakunya itu ada uzur ataupun sebab yang munasabah. Ini cara Nabi dalam berurusan dengan orang-orang yang melakukan sedikit kesilapan, bukan kesalahan yang fatal, sedikit kesilapan. Okay. Hadis ini menjadi dalil bahawa antara tugas pemerintah dalam sesebuah negara Islam adalah menggalakkan rakyat mengamalkan amalan sunat. Okay. Ini antara benda penting. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab dia Ahkam As-Sultaniyah, iaitu tugas pemerintah juga ialah memastikan ibadah-ibadah wajib dan juga ibadah-ibadah sunat dilakukan oleh rakyat jelata. Antara cara nak bagi ibadah wajib tu berlaku dan berjalan dengan baik ialah pemimpin atasan perlu menjadi imam-imam di kawasan-kawasan yang memerintah. Maknanya dia kena bagi sab lah. Kalau ikut kita ni, kalau ikut keadaan di Malaysia kita ni, maknanya negara kena ada, negeri kena ada, daerah kena ada, don kena ada, kawasan pun kena ada. Mengikut kepada kawasan tersebut lah. Maknanya siapa pemimpin tertinggi untuk kelompok ni, komuniti ni, dia sepatutnya menjadi imam ataupun menjadi pemimpin salat. Sebab bila mana pemimpin yang menjadi imam, ianya menunjukkan kepada kita tentang haibah, kehebatan orang Islam. Dan salat itu syiar kepada orang Islam. Maknanya syiar yang perlu ditunjukkan, bukan syiar yang buat sembunyi-sembunyi, bukan. Dia ada benda-benda yang disebut sebagai syiar. Sebab tu dalam Al-Quran Tuhan sebut wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah Azza wa Jal, itu tanda daripada ketakwaan yang ada pada diri dia. Antaranya salat, azan, sembelih pada hari raya korban. Ni semua syiar orang Islam. Sebab tu kita tak boleh terkesan dengan ada golongan yang mempertikaikan, ni kenapa sembelih binatang ni? Tak hormat ke golongan-golongan yang tak makan binatang? Golongan-golongan yang menjadikan binatang yang disembelih itu sebagai sembahan mereka. Itu isu dia orang. Itu isu dia orang. Kita tak perlu nak ada rasa, orang kata apa, terkesan dengan benda tu. Sebab ini ialah syiar. Tapi kalau orang Islam tak faham ini ialah syiar, maka dia tak akan rasa benda ni penting, dan akhirnya keluarlah statement yang macam-macam. Sebab tu tengok bila mana hari raya Idul Adha baru ni, ada statement yang pelik-pelik. Dia kata sebenarnya sembelih korban ni dah tak relevan dah. Korban ni bukan manifestasi, bukan sembelih tu, tapi manifestasi dia bagi satu pada orang. Daripada korban, daripada orang kata apa, sembelih binatang, baik duit itu guna bantu pelajar-pelajar di IPTA ke apa-apa semua. Okay. Bantu pelajar, tolong orang belajar, itu isu lain. Ini syiar. Ini syiar. Sebab Tuhan sebut dengan jelas dalam banyak ayat dalam surah Al-Hajj tentang ini bahagian daripada syiar orang Islam. Syiar ni ialah satu benda yang kita kena agungkan. Kita buat tu dalam keadaan kita rasa benda tu penting, keutamaan. Sebab tu para ulama sendiri ada perselisihan tentang hukum, orang kata apa, melakukan sembelihan ataupun korban. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata sunat muakkad. Dia tak ada yang kata harus, tak ada. Maknanya dari segi hukum tu, wajib dan sunat muakkad tu menunjukkan bahawasanya itu ialah satu keutamaan pada perbuatan menyembelih binatang pada hari raya korban tu. Okay. Sama jugalah dengan salat tu. Okay. Seterusnya dia kata sini, kerajaan Islam tidak hanya perlu menumpukan kepada kebajikan fizikal semata-mata, kerana ini akan menyuburkan sifat materialistik dalam kalangan rakyat. Maknanya satu orang pemerintah, dia punya sudut pandang jangan hanya menyediakan fasiliti, tapi dia sendiri menghidupkan pengisian-pengisian. Ini juga antara benda yang mungkin kita sebut sebagai satu keadaan yang tak tepat. Sebahagian pembesar, pemimpin, dia sibuk memperbanyakkan dalam negeri dia tu masjid, tapi pengimarahan masjid tak berlaku. Ataupun sibuk menghiasi masjid itu dengan perhiasan yang macam-macam, tapi dari segi imarah dia. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, Tuhan puji ialah orang yang mengimarah masjid, bukan yang hanya fikir setahun kita target nak buat 30 masjid. Bukan fikir yang tu.
Masjid terlampau banyak, akhirnya tak terjaga dan terbiar. Ataupun berlumba nak bagi masjid tu cantik. Tak salah masjid cantik, kondusif tu tak salah. Tapi orang kata apa, dia sampai pada part yang dah over lah. Tuan-tuan tengok ada setengah-setengah tempat buat masjid, tiru macam Masjidil Haram. Exactly sama. Kaabah pun ada. Tunggu masa nak pergi miqat je. Tuan-tuan tahu, di Malaysia ada masjid tu. Cuma orang tak pergilah buat haji dengan umrah situ. Okay. Cuma nak katanya, tak salah pun bentuk tu. Dari segi satu part lagi kita kena fikir, iaitu pengimarahan. Pengimarahan. Bila mana masjid terlampau banyak, pengisiannya tak sempat. Menyebabkan tak, orang kata apa, tak mampu. Tak semua orang mampu memberikan waktu dia di masjid ni. Tambah dengan zaman penuh komitmen. Dengan sebab terlampau banyak masjid, tapi pengisian tu tak berlaku, apa yang akan jadi? Akhirnya masjid itu mulai diisi dengan pengisian yang tak sepatutnya. Akhirnya datanglah pengkuliah yang dijemput atas dasar tangkap muat semata-mata, asal ada bunyi je antara maghrib dengan isyak tu. Apa yang dia cakap pun tak tahulah. Keluarlah hukum hakam yang macam-macam. Ataupun masalah yang macam-macam. Okay. Ini antara part yang perlu difikirkan oleh pemerintah. Jangan ingat pemerintah hanya menyediakan fasiliti. Menyediakan fasiliti itu memang perlu. Tapi mencari satu alternatif untuk fasiliti itu dimanfaatkan, iaitu masjid tu. Ini juga antara part yang perlu diberikan penekanan. Okay. Tetapi tidaklah bermakna soal kebajikan dan bantuan fizikal dan kepada rakyat diabaikan terus. Bantuan kebajikan fizikal dan spiritual juga mesti dilakukan dengan seimbang. Maknanya nak tunjuk kepada kita bahawasanya ada part sebahagian pemimpin dia lupa, iaitu memastikan salat, memastikan ibadah-ibadah dilakukan dengan baik. Okay. Cuma kadang-kadang kita nak kempen, sebahagian pemimpin lah nak kempen ibadah ni, dia kadang-kadang dia kempen dengan material. Siapa datang, nak tarik orang untuk dapat bantuan, nak suruh dia dapat bantuan kan. Sebahagian pemimpin dia fikir benda tu bagus, tapi dia jadi something juga. Bila mana dia tak berlaku peningkatan, akhirnya dia jadi ibadah tu macam one shot dia. Contoh saya bagi pada tuan-tuan, ada setengah pemimpin dia nak bagi bantuan, maka dia kata bantuan akan diberi dengan syarat yang penerima bantuan tu kena datang solat jemaah di masjid. Baguslah. Okay. Cuma yang datang hanya waktu bantuan tu je lah. Pada tu tak ada. Ni pernah berlaku di satu negeri, kawasan utara. Bulan Ramadan buat majlis salat tarawih ke, akhirnya panggil penerima-penerima bantuan ni. Bila mana panggil, suruh dia salat tarawih, tunggu, dengar tazkirah apa semua. Dan pemimpin tu ada sekali. Maknanya pemimpin tu ada sekali. Bila mana dah selesai, tak boleh balik lagi sebab bantuan tak dapat lagi. Bantuan tu ada makanan-makanan asasi ini sekali dengan duit apa semua. Okay. Saya ada dalam program tu. Ada dalam program tu. Pemimpin tu dia jenis, orang kata apa, jenis attach dengan masyarakat. Okay. Jadi dia pun tanya, ni yang datang-datang ni, waktu nak angkat takbir, nak sembahyang tarawih dah, tanya, siapa yang tak ada uduk lagi? 2 saf tak ada uduk. Tuan-tuan boleh bayang? Okay. Nak bantuan tu, semua buat saf, tapi 2 saf tak beruduk. Tapi sembahyang sampai habis tarawih tu. Sebab apa? Tunggu 100, 200 daripada tu. Okay. Dia satu part dia jadi something lah benda ni. Okay. Dari satu segi bagus dah, nak encourage orang tu bagus. Okay. Cuma bila mana dia buat tanpa ada kesedaran yang lebih clear lagi, menyebabkan dia hanya one shot saja, lepas tu dia berhenti. Tapi tak dapat dinafikan lah. Bila mana kita bercakap dengan realiti zaman sekarang ni, nak suruh orang datang masjid bukan benda mudah pun. Bukan benda yang senang nak suruh orang datang masjid ni. Satu orang yang mengurus masjid, baik AJK ke, baik ustaz-ustaz yang ceramah ke, dia kena ada satu part yang dia kena sedar. Manusia ni dia tak boleh dipaksa juga. Kita boleh suruh, kita boleh cakap, tapi dia nak terima, tak nak terima, itu bukan dalam kuasa kita. Dan waktu dia tak terima, kita tak boleh stress over sangat. Kalau tak, kita buang masa banyak di situ. Okay. Kemudian yang ketiga, yang E dia sebut, hadis ini menjadi dalil bahawa dibenarkan seseorang yang salat sunat, salat di belakang orang yang salat fardu, dan begitulah sebaliknya selagi mana bentuk salatnya sama. Apa-apa salat boleh ditunaikan
di belakang orang yang sedang berjemaah. Maknanya kita datang, contohlah situasi ni biasanya berlaku waktu dalam bulan Ramadan. Datang lewat, orang dah salat tarawih dah, orang dah salat qiyam dah, kita tak salat isyak lagi, kita masuk dalam saf orang yang salat tarawih. Imam tu sedang mengimamkan untuk salat tarawih. Kita salat isyak macam biasa, habis 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Benda tu boleh, maknanya kita salat fardu, jemaah salat sunat, ataupun jemaah salat fardu, kita salat sunat, kita boleh ikut. Okay. Selama mana salat itu hai'ahnya sama. Hai'ahnya sama maksudnya apa? Bentuk salat tu sama. Ada takbiratul ihram, ada rukuk. Tapi kalau hai'ah dia tak sama, tak boleh ikut. Contoh, salat jenazah. Tuan-tuan tak sembahyang zuhur, tengok orang kumpul ramai. Kita pun masuk sekali dalam saf salat jenazah, kita salat zuhur. Tak jadi. Kita seorang duduk sujud depan tu nanti. Okay. Tak jadilah. Maknanya dari segi bentuk hai'ah yang sama, okey. Tapi kalau hai'ah yang lain, benda tu tak dibolehkan. Maknanya tak boleh berlaku, tak boleh ikutlah jemaah tu. Okey. Seterusnya, sunat bagi seseorang yang telah melakukan salat untuk mengulangi salatnya semula. Tetapi ulama berbeza pendapat dalam beberapa isu berkaitan dengan hal ini. Maknanya lepas pada kita dah salat, kita nak ulang balik salat ni, i'adah dia panggil. Para ulama ada beberapa perbahasan hukum tentang dia. Okay. Yang pertama dia kata, jenis salat yang boleh diulang. Ulama berbeza pendapat dalam isu ini. Pendapat pertama, mazhab Syafi'i mengatakan semua salat fardu boleh diulang semula jika ada jemaah baru. Maknanya daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kita boleh ulang balik. Walaupun kita dah salat. Kita boleh, kita tengok jemaah, kita ulang balik. Dalilnya ialah hadis ini. Kerana Nabi membenarkan pengulangan salat subuh walaupun sahabat ini telah melakukannya. Walaupun ada hadis lain sebut tentang larangan berlaku apa-apa salat selepas salat subuh dan juga salat asar. Ini yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Okay. Pendapat kedua, muka surat 61 dia kata, mazhab Hanafi pula berpandangan bahawa salat yang boleh diulang hanya zuhur dan isyak. Zuhur dan juga isyak. Subuh dan asar tidak boleh diulang kerana ada hadis larangan. Lepas pada berlaku salat jemaah, kita dah salat sekali, lepas tu nak ikut lagi jemaah tak boleh. Sebab tak boleh berlaku salat dah lepas pada salat fardu subuh dan juga salat fardu asar. Kalau kita buat, kita salat dalam waktu terlarang. Itu pandangan Al-Hanafiyah. Okay. Dia kata yang boleh hanya zuhur dengan isyak. Tak boleh asar dengan subuh. Maghrib apa cerita? Okay. Maghrib dia kata boleh, tapi kena tambah 1 rakaat. Sebab kalau satu orang, dia dah salat maghrib tadi, macam kita ni dah salat maghrib, tiba-tiba ada jemaah tadi belakang salat maghrib, kita pergi salat sekali lagi. Mengikut Hanafi, tak boleh. Sebab apa? 3 tambah 3 jadi 6. Sebab salat maghrib rakaat dia ganjil. Kena ganjilkan juga rakaat tu, kena tambah balik 1 lagi rakaat, jadi 4. Maknanya 3 campur 4, 7. Okey, itu Hanafiyah. Hanafiyah memang dia banyak ambil logik sikit lah. Dia tak berteraskan dalil. Okay. Kemudian dia kata apa sini? Mereka menolak hadis ini kerana menurut mereka hadis ini tidak sekuat hadis yang melarang salat sunat selepas subuh dan asar, kerana terdapat khilaf para ulama jarh wa ta'dil pada perawi bernama Ya'la bin Atta'. Ya'la bin Atta' ni ialah satu orang daripada Taif. Dia ni ialah syekh kepada Imam Muslim. Maknanya perawi kepada Sahih Muslim. Di sisi Imam Abu Hanifah, dia tak terima Ya'la bin Atta' ni. Walaupun Ya'la bin Atta' ni ialah satu orang yang thiqah. Dia diterima dalam hadis lah. Okay. Jadi riwayat hadis daripada Ya'la bin Atta' yang mengatakan hadis ini, iaitu hadis boleh ulang balik, dia tak terima. Sebab dia kata hadis larangan salat lepas zuhur, selepas asar dan juga selepas subuh tu lebih kuat berbanding riwayat ini. Okay. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, mazhab Maliki pula mengatakan sunat mengulang semua kecuali maghrib. Ini kerana tidak pernah dilakukan oleh penduduk Madinah. Sebab di sisi Malikiyah dia ada satu konsep penerimaan hukum, dia panggil amal ahlu Madinah. Nak kena tengok, sebab yang paling dekat dengan Nabi ni ialah orang Madinah. Orang Madinah tak buat, jadi dia tak benarkan benda tu dibolehkan. Pentarjihan disebut. Setelah meneliti pandangan-pandangan ini,
penulis mendapati pendapat mazhab Syafi'i lebih kuat dan kukuh. Ini kerana perkara berikut. Hadis ini jelas membenarkan sahabat mengulangi salat subuh berjemaah. Mana benda tu boleh? Okay. Manakala dakwaan mazhab Hanafi yang cuba melemahkan hadis ini kerana Ya'la bin Atta tidak tepat kerana beliau adalah perawi yang thiqah, bahkan ianya ialah guru kepada Imam Muslim. Syarat mengulang semua salat, ulama bersepakat bahawa tidak dibenarkan mengulangi salat fardu tanpa sebab. Namun, jika mengulangi salat fardu kerana inginkan pahala berjemaah, maka ulama berbeza pendapat tentang syarat untuk mengulangi semula salat yang telah dikerjakan. Ada dua keadaan. Satu orang, dia ulang salat seorang diri. Dah salat jemaah, lepas tu ulang balik seorang diri. Yang ni ada perbahasan. Okay. Yang fokus hadis kita ni, dia dah salat di masjid, dia dah salat di rumah dia, sama ada dia solat seorang ataupun berjemaah, datang masjid, ada lagi jemaah tengah salat, diikut. Okay. Yang ni ada perbahasan. Tengok pendapat pertama dia kata apa. Mazhab Maliki meletakkan syarat bahawa untuk mengulangi salat fardu, mestilah salat pertama itu dikerjakan bersendirian. Yang first tu dibuat secara individu, di rumah. Jika salat pertama tadi sudah dilakukan berjemaah di masjid, maka tidak disunatkan untuk mengulangi semula salat berjemaah kecuali pada 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Itu pandangan Al-Malikiyah. Pandangan Syafi'iyah ataupun ulama mazhab Syafi'i, dia kata apa? Syarat untuk mengulangi salat fardu dalam kes ini ialah salat yang ingin diulang itu dilakukan berjemaah. Kita nak ulang boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi nak ulang tu mesti berjemaah. Bukan ulang tu seorang diri. Tadi dah salat seorang, nak ulang ni mesti bersama dengan jemaah. Bukan kita ulang seorang diri juga. Bukan kita ulang seorang diri. Mereka tidak meletakkan syarat salat pertama itu mesti bersendirian. Malah jika seseorang yang salat berjemaah kemudian ada jemaah lain mendirikan salat juga, dia disunatkan untuk mengulangi salatnya. Ini Syafi'iyah lah. Syafi'iyah punya pandangan. Hanabilah pun dia yang sama. Okay. Yang ketiga ni pelik sikit, iaitu Syaukani. Dia taklah pelik. Dia ada ittijah, dia ada sudut pandang dia sendiri. Cuma Syaukani ni terkenal dengan al-mazhabiyah, dia tidak berpegang dengan mana-mana mazhab. Melalui kitab dia yang terkenal iaitu Nailul Autar. Dia kata syarat salat kedua yang ingin diulang, contoh kita ni nak ulang salat yang dah kita buat salat fardu, mestilah salat itu dilakukan secara berjemaah, tambah lagi satu di masjid. Tempat lain tak jalan. Sebab dia melihat dalam hadis tu, kalau kita tengok balik hadis yang muka surat 58 tadi, Nabi kata, "Thumma ataituma masjida jama'atin." Nabi sebut perkataan masjid. Datang masjid, tak apa. Tapi kalau tengok salat jemaah tu berlaku di rumah. Di rumah. Okay. Masjid ni pun ada perbahasan di kalangan para ulama. Masjid ni maksud dia apa? Masjid ni ialah tempat yang didirikan salat Jumaat. Kalau surau, musalla, tu tak masuklah takrif masjid. Tak masuklah takrif masjid. Sebab tak didirikan salat jemaah. Walaupun ada yang meringankan dalam bab ni. Di sisi Syaukani dia kata, poin dia ialah masjid tu. Poin dia bukan jemaah tu. Tapi pandangan Syaukani ni taklah dipersetujui. Pandangan yang paling tepatnya ialah pandangan majoriti yang mengatakan ianya ialah pada isu salat jemaah itu. Nak pahala jemaah tu. I'adatus salah jama'atan. Mengulangi salat secara berjemaah. Poin dia di situ. Jadi bila mana kita tengok satu kumpulan duk salat, kita boleh ulang balik salat fardu walaupun kita dah salat tadi. Cuma salat fardu yang kita ulang ini ianya salat sunat, berstatus sunat. Dia tak berstatus fardu lagi. Dalam kitab fiqh haji dia panggil i'adah, pengulangan. Pengulangan. Ini bukan niat qada. Ada orang dia niat qada yang ni. Bagi yang nak pegang pandangan qada lah, salat-salat yang ditinggalkan dulu. Okey. Bukan, ini ialah pengulangan. Kalau dia nak qada, qada lah. Ini ialah dia niat untuk ulang. Untuk memperbanyakkan lagi salat fardu yang dah dia buat tadi. Tapi walaupun namanya fardu, dia tetap berstatus sunat juga. Okay. Selesai untuk sunnah yang ke-21. Okay. Kita pergi sunnah yang ke-22. Muka surat 64. Membaca surah Al-Baqarah di rumah. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Okay. Hadis ni cerita pada kita tentang kelebihan membaca surah Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, 286 ayat. Surah yang kedua dalam Al-Quran. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Surah ni ialah surah Madaniyah lah, surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi. Ada sebahagian para ulama kata ada beberapa part turun sebelum hijrah, ada part turun selepas hijrah. Ada khilaf di kalangan para ulama ahlul Quran dalam bab ni. Okay. Terus pada pengajaran daripada hadis, disunatkan membaca Al-Quran selain daripada mengerjakan salat-salat sunat di rumah supaya ianya hidup dengan zikir dan ibadah. Rumah, tempat tinggal, kediaman kita ni, kita hidupkan juga selain daripada ibadah salat sunat, maknanya kita wujudkan tempat salat, ataupun kita salat di bilik kita ke, di ruang tamu rumah kita ke, setengah-setengah rumah yang tak ada ruang salat khusus, dia salatlah di mana-mana selama mana tempat tu bersih. Cuma nak katanya ada suasana salat. Maknanya kita masuk dan kita perasan ada orang dalam rumah ni bersalat. Okay. Selain daripada tu ialah membaca Al-Quran. Ini nak kena sebut bagi clear. Bukan memasang bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Suara orang dalam rumah tu, bukan suara audio rakaman bacaan Quran pasang. Itu tak masuk dalam bab ni. Itu menjadikan suasana Quran. Tapi bukan bacaan Quran dalam rumah. Sebab bacaan ni ialah orang hidup. Tuan rumah tu lah, penghuni rumah tu yang baca. Okay. Nabi SAW menyamakan rumah yang tidak dilakukan padanya ibadat seperti kuburan. Kerana kubur adalah tempat mayat yang telah terputus amalannya. Ini yang disebut dalam Mirqat Al-Mafatih oleh Mulla Ali Al-Qari. Okay. Bila mana Nabi buat perumpamaan, Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Fa inna syaitan yanfiru minal bait. Syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca padanya suratul Baqarah. Bila mana Nabi kata jangan jadikan rumah macam kubur, maknanya kubur bukan tempat dibacakan Al-Quran. Itu poin dia. Tapi hukum membaca Al-Quran di kuburan tu isu lain. Itu isu di kalangan para fuqaha. Tapi asal bagi kubur ni tak berlaku apa-apa aktiviti pun situ. Sebab sifat tanah perkuburan ni dia sunyi. Dia bukan meriah, tu bukan tanah kubur panggil. Tiba-tiba kita tengok tanah perkuburan, orang duk buat kemah, jual ayam goreng lagi, tu bukan kubur tu. Tu pasal minggu panggil. Walaupun dia sebelah kubur. Okey. Cuma nak katanya itu benda yang kita nak tahu. Maknanya secara umum, tak nak cakap dari segi dalil. Secara umum, kubur ni bukan tempat untuk dibacakan Quran. Walaupun ada para ulama membenarkan membaca Al-Quran di kubur. Yang ujung-ujung, yang mutaakhir benar. Antaranya Imam As-Suyuti, dia benarkan benda tu. Tapi ada syarat-syarat yang ketat lah baca Quran di kubur ni. Okay. Bukannya baca Quran di kubur yang macam kita tengok secara umum. Baca kubur tu pula cantik, siap ada kapet macam masjid. Lepas tu bacaan Quran tu bergile-gile selepas berlaku kematian. Itu isu lain. Cuma umum kubur bukan macam tu. Bukan macam tu. Dan Quran ini ialah untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ini part yang kita kena tahu. Orang yang manusia yang paling berhak untuk mengambil manfaat dengan Quran ialah manusia yang masih hidup, masih bernyawa. Bukan manusia yang dah ditanam dalam kubur tu. Bukanlah saya nak petikai isu sampai tak sampai pahala bacaan. Cuma yang saya nak kata, yang paling terbaik ialah orang yang hidup. Dia baca Quran, dia berpedoman dengan Quran, dia tadabbur Quran. Isu pahala sampai tak sampai itu memang kita iktiraf benda tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Cuma kita nak kata, kalau sekiranya si mati itu satu orang yang memang penuh dengan kejahatan, dari segi umumnya agak sukar, bacaan Quran yang baca lebih-lebih kurang, baca mengharapkan upah nak sampai pada si mati. Dan kita pun boleh tengok keadilan Tuhan bukanlah buat macam tu. Sebab ada orang yang saleh, yang tak ada orang urus dia dengan pengkebumian Islam pun, mati tengah-tengah laut macam tu. Adakah kita nak kata dia tak dapat rahmat apa-apa? Dia dapat rahmat kalau dia saleh. Kalau dia tak saleh, baca berkeliling, tak jadi apa juga kepada si mati tu. Sebab nak katanya Quran itu bermanfaat kepada manusia yang hidup dengan Quran.
Manusia yang hidup dengan Quran. Sebab tu bila mana orang tanya Aisyah tentang diri Nabi, Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Mana nak tunjuk pada kita, Quran ni lah untuk orang yang hidup. Okay. Sebab tu kalau tengok kubur bukan macam tu. Sifat kubur bukan macam tu. Dari segi hukum lah, cerita hukum. Cerita dari segi asal agama tu. Asal agama ni bukan macam tu. Okay. Sebab tu kita tengok, Nabi dia larang di kubur ni kita buat perhiasan elok. Kita dirikan benda-benda yang ada unsur macam mewah sikit pada kubur orang lain. Benda tu tak boleh. Bahkan ada sebahagian ulama mengatakan perbuatan tu haram pun. Walaupun ada yang memakruhkan. Ada yang makruh tahrimi, makruh yang dekat kepada haram. Saya ada baca satu buku ni, saya tak ingat siapa tulis. Cuma dia kata, perbuatan sebahagian orang yang mencantikkan kubur, maknanya kubur tu dia buat kepuk elok. Ni bukan nak cerita masyarakat, saya sebut secara umum. Buat kepuk elok, lepas pada tu yang dalam kepuk tu rumput yang elok sikit. Bukan rumput yang macam laluan kubur tu, maknanya rumput tu warna hijau elok, lepas tu atas rumput tu disusun dengan batu warna putih, susun elok. Okay. Itu satu penghinaan kepada si mati sebenarnya. Bukan benda yang elok lah. Okay. Sebab apa dia kata penghinaan? Sebab kubur ni ialah stesen kepada akhirat. Kamu dah putus pada dunia. Tiba-tiba kamu cantikkan si mati punya tempat tu, stesen dia tu dengan dunia lagi. Seolah-olah si mati tu minat sungguh dengan dunia. Sampai mati dah pun nak kena ada lagi benda-benda kecantikan tu. Kita tengok agama lain. Agama-agama lain, bila mana berlaku kematian, mereka cantikkan. Bukan setakat cantikkan kubur. Mereka pilih keranda yang terbaik. Mereka solek mayat tu. Mereka buat macam-macam. Dia hina mayat tu dengan keduniaan. Sedangkan mayat tu dah putus hal dunia pada dia. Tiba-tiba kita letakkan lagi keduniaan pada dia. Walaupun sebahagian daripada orang-orang kita ni, dia berwasiat pada anak dia. Ini duit ni untuk bagi kubur tu elok sikit. Okay. Sebenarnya wasiat tu dia tak valid. Tak boleh dilakukan oleh anak kalau anak tu tahu hukum makam lah. Cuma kalau dia tahu ayah dia tu cengeng, mak dia tu cengeng, dia tak payahlah bangkang lagi waktu kawan tu hidup. Ya kan dulu. Mana ayah dia kata, okay, ni 5,000 ni, kepuk ni nak mesti kena ambil marmar daripada Rajasthan. Marmar Indonesia tak mau? India punya, yang duk buat Taj Mahal tu, yang tu jadi kepuk. 5,000. Okay, kita pun tahu. Okay, ya, kita buat. Okay. Dia mati, kita tak buat lah. Sebab dia tak akan bangun cek balik pun kubur dia. Kita buat diam je. Duit tu kita bagi ke tempat lain. Kita urus tempat lain. Ataupun jadikan faraid lah. Cuma nak kata ada sebahagian orang, maknanya dia tu bermati-matian suruh buat benda tu. Okay. Sebenarnya itu bukan daripada benda yang betul. Kalau baca Quran pun Nabi kata itu bukan tabiat di kubur, apatah lagi nak kena buat cantik-cantik. Tuan-tuan jangan tanyalah saya kalau kubur dia raja. Itu confirm tak boleh dah pun. Walaupun tuan-tuan tengok kubur dia raja ni cantik kan. Kubur dia raja ni memang cantik lah. Kadang-kadang kita pergi kawasan perkuburan dia, makam dia raja ni, tak mati lagi lubang dah ada dah pun. Macam nak mengharap mati cepat pun ada. Sebab kita tengok kan sebahagian makam dia raja kan dia ada dah. Kawan tu duduk atas tata lagi. Tapi dah ada lubang tu dah siap dah. Lubang tu dah gali elok 12, 13. Macam duk menunggu giliran dah pun. Okay. Cantiknya, siap ada kipas yang bersama. Yang tu memang confirm tak betul. Macam-macam mana pun kita tak akan kata benda tu betul. Walaupun dia dah jadi protokol istiadat pun, itu tak betul. Macam mana pun ia bukan daripada bab yang disyariatkan. Itu benda yang kita kena sedar dan benda yang kita kena tahu. Okay. C dia sebut sini. Amal ibadah akan menjauhkan seseorang daripada syaitan. Dalam hadis ini terdapat anjuran membaca surah Al-Baqarah untuk menghalau syaitan pada rumah. Okay. Muka surat 65 dia kata, sesiapa yang mempunyai gangguan di rumah, amat digalakkan untuk membaca surah Al-Baqarah di rumahnya. Gangguan ni apa dia? Gangguan ni macam-macam. Dia benda umum. Gangguan ialah orang yang mendiami rumah tu rasa tak selesa dengan rumah dia. Dia masuk rumah dia, dia nak buat ibadah, dia rasa berat. Apa-apa kerja tak jalan balik rumah, keluar okey. Itu salah satulah. Walaupun malam tak kena kacau lagi. Tidur nyenyak lagi. Cuma nak buat sesuatu lah rumah dia macam stres. Rumah dia tu tak rasa tempat yang paling lega bagi dia. Sedangkan Nabi sebut, dalam hadis Nabi kata, min alamatis sa'adah. Min sa'adatil mar'i.
di antara kesenangan ataupun orang kata apa, di antara benda yang senang untuk satu orang tu ialah al-maskanul wasi'. Dah isyak dah ke? Dah isyak dah. Okey. Saya sebut sikit jelah. Okey. Ulama mencari hikmah pengkhususan surah Al-Baqarah dalam hadis ini. Yang pertama, sebahagian ulama mengatakan dikhususkan surah Baqarah untuk halau syaitan kerana surah ini terlalu mengandungi hukum Tuhan. Sebab apa syaitan boleh lari? Saya ambil satu je. Kita akan tutup dengan yang satu ni lah. Lepas tu kita akan sambung sikit lagi hikmah dia pada kali yang akan datang. Sebab apa syaitan boleh lari? Sebab orang yang boleh baca surah Baqarah continuously ialah orang yang memang betul melekat dengan Quran. Surah Baqarah paling panjang tu, paling panjang. Syaitan tunggu bila dia nak tidur. Lambat betul. Sebab pengalaman saya lah, saya hafal Quran. Surah Baqarah ni dia 2 juzuk lebih nak masuk, nak complete 3 juzuk. Dia beberapa muka surat lagi nak masuk 3 juzuk. Okay. Bacaan normal, standard orang tak hafal Quran, orang yang bacaan tak sangkut, dia boleh baca 1 juzuk 1 jam. Ini normal, hukum tajwid jaga. Satu surah Baqarah kita andaikan 2 jam 45 minit ataupun 3 jam. Mana orang yang boleh baca continuously, memang syaitan putus asa dengan orang ni. Lama dia baca. Ada setengah hadis Nabi suruh tambah dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran lagi 200 ayat. Tambah lagi sejam deh. Syaitan pun mengantuk dah. Nak cari kedai-kedai mamak lain dah pula. Duk tunggu dia ni punya, bukan main lama duk tunggu baca Quran. Sebab tu syaitan lari. Sebab dia rajin baca. Okay. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang. Kita ambil sikit lagi lah. Yang surah Baqarah ni ada banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dah saya sediakan. Okay. Cuma kita akan sambung pada yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan lupa ambil buku.